Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ya cikgu, kita present. Okey. Nampak tak? Cuba. Start. Nampak, boleh. Comelnya kucing cikgu. Kucing cikgu. Siapa namanya cikgu? Nama dia Bongsu Ashudashu. Dia dah tak nak dah. Okey, saya tunjuk tu je. Okey, boleh sedia. Okay, sedia tak? Oh, pakai Prezi Kau Prezi ni boleh dibesar tak? Halus sangat lah, saya tak nampak. Boleh cikgu, nanti dia gerak-gerak Okey, macam okey. ni. Okey, boleh. Okey, kita mulakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada hari ini saya Amal Auni binti Azmi dan Saya Nur Aisyah. pada hari ini kami akan membentang pensejarahan Malaysia dari tugasan perspektif penulisan kolonial. Jadi kita teruskan dari segi pengenalan. Okey, kami ada merujuk beberapa jurnal dan sedikit pengenalan yang boleh kami petik adalah menurut sejarawan tempatan iaitu Kukekin dan Muhammad Yusof Hashim, pensejarahan Malaysia ni sebenarnya dah bermula daripada zaman Kesultanan Melayu lagi. Jadinya dah lamalah pensejarahan ni telah bermula dan dalam penulisan Kesultanan Melayu Melaka ni sering menjadi fokus utama, terutamanya pada zaman perkembangan kolonial lah, pada zaman kolonial. Jadi penulisan persejarahan pada zaman kolonial tentang Kesultanan Melayu Melaka ni sangatlah berkembang dan banyaklah. Tapi persejarahan yang dihasilkan oleh penulis pada zaman kolonial biasanya dipengaruhi oleh perspektif dan kepentingan mereka sendiri yang berbeza daripada pandangan tempatan. Jadi dalam pembentangan ini kami telah memfokuskan kepada dua pendekatan konsep dalam penulisan zaman kolonial, iaitu konsep Malaysia sentrik dan konsep Eropah sentrik. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada konsep sentrik Malaysia di mana menurut Weiss 2014 dalam jurnalnya iaitu Journal of Contemporary Asia, beliau mengatakan bahawa sentrik Malaysia ini menawarkan perspektif yang lebih tertumpu pada pandangan dan isu terhadap persoalan yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Jadi, secara ringkasnya, penulisan sentrik Malaysia ni dia merupakan penulisan yang memberi penumpuan terhadap perlakuan orang Malaysia itu sendiri. Dan penulisan sentrik Malaysia ni dia melibatkan dengan penggunaan sumber tempatan dan pentafsirannya adalah melalui perspektif masyarakat yang berbeza. Bukan itu sahaja, Qayyum 2013 beliau juga mengatakan bahawa penulisan sentrik Malaysia ni menggambarkan tentang kesedaran dalam kalangan penulis bagi menonjolkan keadaan masyarakat, bukan lagi tentang penjajah tu semata-mata. Kan kalau kita dapat lihat penulisan-penulisan kolonial ni dia banyak bersifatkan sentrik Eropah yang mengatakan bahawa orang Melayu ni bersikap primitif, kurang maju dan inilah adanya sentrik Malaysia ini. Dan penulisan sentrik Malaysia ni dia ditulis oleh para sejarawan tempatan dan juga beberapa sejarawan barat. Baiklah, seterusnya dari segi konsep sentrik Eropah. Jadi apa itu konsep sentrik Eropah? Okey,
Konsep sentrik Eropah ni ataupun kita boleh senang cakap adalah konsep penulisan sejarah barat lah, yang dia berfokus kepada barat sahaja. Dia memaparkan kecenderungan mengenai sumbangan positif pihak kolonial kepada masyarakat di tanah Melayu. Jadi, penulisan yang berdasarkan konsep sentrik Eropah ni, dia menggunakan falsafah dan prinsip-prinsip barat dan sering merendahkan ketepatan sejarah tradisional. Jadi kalau macam sentrik Malaysia tadi, dia berfokuskan kepada sejarah tradisional. Kalau konsep sentrik Eropah, dia berfokuskan kepada barat sahaja. Jadi Eurocentrik biasanya dia menumpukan kepada bidang tertentu seperti politik dan ekonomi sesebuah negeri. Jadi kenapa Eurocentrik ni dia menumpukan kepada bidang tertentu seperti politik dan ekonomi? Sebabnya dekat situlah mereka rasa mereka berperanan dalam politik dan ekonomi. Jadi dia fokus penulisan dia dalam bidang tersebut lah. Dan kehadiran Eropah ni digambarkan sebagai tunjang penting dalam sesuatu sejarah. Yang macam kita tahu pun kuasa barat ni memang sering mengagung-agungkan kuasa mereka dan mereka ada kata yang mereka ni lah sebenar-benar tamadun yang mentamadunkan negara lain, kerajaan lain juga. Jadi penulis yang bersifat sentrik Eropah ni dia cenderung untuk mengagungkan kuasa barat, ialah sebab mereka pun dari Eropah sendiri, jadi dia mengagungkan kuasa negara mereka tu lah. Dan penulisan sejarah sentrik Eropah dia menekankan bagaimana kuasa Eropah ni dia memperkenalkan segalanya kepada tanah Melayu, walaupun banyak daripada perubahan itu sebenarnya dilakukan untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi seperti yang kita tahu, konsep sentrik Eropah ni kalau kita lihat secara ringkas pun dia berfokuskan kepada negara mereka untuk kepentingan mereka. Macam yang kita sedia maklum pun ada slogan yang mereka gunakan yang nak menunjukkan mereka lah yang berkuasa dalam tanah Melayu ni, sedangkan kuasa-kuasa ataupun perkembangan yang mereka lakukan tu adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi dalam persembahan kami pada hari ini, kami akan membandingkanlah di antara kedua konsep sentrik ini, sentrik Malaysia dan konsep sentrik Eropah, dalam membandingkan dari segi penulisan dan motif, tema dan sebagainya. Seterusnya kami menggunakan membanding beza antara karya penulisan kolonial iaitu Summary Studies yang ditulis oleh R.J. Wilkinson dalam Jurnal Malayan Branch Royal Asiatic Society dan juga artikel yang berkaitan dengan J.W.W. Birch dalam Malay Sketches yang ditulis oleh Frank Swettenham. Kita beralih kepada fokus utama kita dalam persembahan ini iaitu perbandingan karya perspektif penulisan kolonial berasaskan sentrik Malaysia dan juga sentrik Eropah. Kita beralih kepada aspek tema. Kita beralih kepada aspek tema iaitu dari sentrik Malaysia yang ditulis oleh R.J. Wilkinson dalam Summary Studies, di mana R.J. Wilkinson mengatakan bahawa tema dalam Summary Studies ni adalah tema zaman selepas penjajahan yang mana ia memfokuskan pada perubahan dan transformasi masyarakat Melayu akibat penjajahan British. Jadi di sini beliau menonjolkan kebangkitan semula budaya dan tradisi Melayu berikutan dengan pemerintahan kolonial. Contohnya, bagaimana Kesultanan masih mempunyai peranan yang penting dalam masyarakat Melayu selepas era penjajahan walaupun pengaruh British telah meresapi banyak aspek pentadbiran. Jadi, di sini, menurut Wilkinson, beliau menyokong bahawa bahasa Melayu harus dikembalikan sebagai bahasa utama dalam sistem pendidikan dan pentadbiran kerana ia memainkan peranan penting dalam menyatukan orang Melayu dan mengekalkan identiti mereka, di mana dalam keratan ayat dalam Summary Studies ni beliau mengatakan bahawa to restore the Malays rightful place, one
must give back to them their language and culture. Mereka punya bahasa dan juga adat mereka, which form the essence of their being. The influence of the Sultan remains central to Malay life, serving as a symbol of continuity and tradition. Macam kita tahu, Kesultanan ni adalah merupakan pemerintahan tradisional dan ini melambangkan kita punya tradisi orang Melayu itu sendiri. Baik, cikgu. Seterusnya, melalui sentrik Eropah pula dalam artikel J.W.W. Bush dalam Malay Studies, dalam Malay Sketches yang ditulis oleh Frank Swettenham, di mana Frank Swettenham ini menekankan peranan British pada zaman penjajahan sebagai kuasa transformatif, di mana Frank Swettenham ini menggambarkan bahawa British sebagai kuasa kolonial yang layak untuk melaksanakan reformasi pentadbiran dan ekonomi. Di mana contohnya peristiwa Sultan Perak menyuarakan keperluan untuk memberikan pangkat kepada British. Di mana dalam peristiwa ini kita dapat tahu ini adalah melalui peristiwa Perjanjian Pangkor 1874, di mana Sultan Abdullah itu sendiri yang memberikan pangkat kepada J.W.W. Bush sebagai residen pertama British untuk sebagai permulaan campur tangan British dalam negeri-negeri Melayu. Jadi di sini Swettenham dia menggambarkan bahawa orang Melayu ni sebagai tidak cekap dalam mentadbir urusan negeri tanpa bantuan penjajah, di mana penulisannya menunjukkan bahawa British ini dilihat sebagai penyelamat yang mampu membawa pentadbiran moden, undang-undang yang lebih teratur dan kestabilan kepada Perak yang dianggap lemah. Dalam keratan ayatnya, beliau mengatakan, "The Sultan of Perak saw the need for British advice and guidance to bring stability to his state and willingly accepted the presence of a resident to ensure law and order could be established in a land long troubled by internal strife." Jadi maksudnya di sini Sultan Perak dia memberikan pangkat kepada Raja Abdullah itu dia memberikan pangkat kepada J.W.W. Bush kononnya sebagai untuk memberikan undang-undang yang lebih teratur dan juga kestabilan kepada Perak yang dianggap lemah itu tadi. Terusnya kita beralih kepada aspek sikap bias. Next. Di mana melalui sentrik Malaysia, Wilkinson dalam penulisan Wilkinson dalam Malay Studies ini, beliau menunjukkan lebih banyak penghargaan terhadap budaya Melayu walaupun dia menulis dari perspektif penjajah British. Macam kita tahu penjajah British ni dia mostly menggambarkan Melayu ni bersikap primitif macam saya katakan tadi, yang bersikap kurang maju. Jadi di sini beliau mencabar stereotip negatif yang biasanya dipegang oleh penjajah British mengenai orang Melayu. Sebagai contoh, Wilkinson dalam karyanya ada menekankan tentang kehebatan undang-undang adat Melayu dan sistem perundangan yang wujud seperti Hukum Karun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Jadi menurut Wilkinson di sini, beliau percaya bahawa sistem perundangan ini mencerminkan kebijaksanaan Melayu dalam menguruskan masyarakat mereka sendiri dan bahawa British tidak harus menggantikan sistem ini dengan undang-undang barat sepenuhnya. Dalam keratan ayatnya, dia mengatakan bahawa the Malay laws, although imperfect in some ways, reflect a deep sense of justice and fairness that has served the community well for centuries, so these are not to be discarded lightly. Macam contohnya di sini, buktinya kita boleh tahu Kesultanan Melayu Melaka sebelum adanya kedatangan British pun ada undang-undang Laut Melaka dan juga Hukum Kanun Melaka yang boleh menstabilkan kerajaan tersebut. Seterusnya, berbanding daripada sentrik Eropah, di mana Frank Swettenham memperlihatkan masyarakat Melayu ni sebagai orang yang kurang maju dan tidak berdaya, manakala British ini digambarkan sebagai kuasa yang diperlukan untuk membawa kemodenan dan perubahan yang baik, di mana Frank Swettenham ini menggambarkan, macam saya katakan seperti tadi, orang Melayu ini sebagai masyarakat yang malas, tidak suka berubah dan berpuas hati dengan keadaan mereka yang dianggap primitif. Sebagai contoh, J.W.W. Bush, yang kita tahu J.W.W. Bush ni merupakan residen British pertama di Perak, di mana
beliau ini telah dibunuh akibat kebencian orang Melayu terhadap campur tangan British dalam pentadbiran tempatan, khususnya mengenai isu pengumpulan cukai. Jadi di sini, Swettenham melihat perkara ni sebagai bukti keengganan orang Melayu untuk menerima kemodenan yang diperkenalkan oleh British dan menggelarkan orang Melayu ini sebagai pembunuh. Dalam keratan ayat dalam artikel tersebut, di mana beliau mengatakan Birchfeld was sealed the moment he began to meddle in Malay custom. For they are a people slow to change and even slower to see the advantage of Western governance. Jadi di sini kita boleh lihat dia sendiri mengatakan bahawa a people, maksudnya masyarakat Melayu itu lambat untuk menerima perubahan dan even slower, semakin lambat untuk melihat kebaikan pentadbiran British ini. Terusnya daripada aspek rujukan, dan melalui Centric Malaysia, melalui penulisan R.J. Wilkinson, di mana R.J. Wilkinson ini beliau menggunakan unsur sejarah dan budaya tempatan untuk menyokong penulisannya, di mana R.J. Wilkinson itu sendiri kerap memetik teks Melayu tradisional macam Hikayat Melayu, Undang-Undang Adat dan juga tradisi kesultanan untuk menggambarkan kedalaman dan nilai budaya Melayu yang wujud sebelum penjajahan British. Contoh keratan ayatnya, the greatness of Melaka stand as a proof that the Malays before the advent of the British were able to govern their affairs with a strong sense of law and order. Bukan itu sahaja, dalam penulisan R.J. Wilkinson juga dia telah merujuk daripada artikel dan juga buku, iaitu dari artikel dia merujuk pada In Straits Asiatic Journal 1921 yang ditulis oleh Mr. J.L. Humphreys, dan juga buku Melayu iaitu The Priceless Gem of the Law of the Minangkabau World. Berbanding pula melalui sentrik Eropah, di mana Frank Swettenham menggunakan perspektif kolonial dan pengalamannya sendiri sebagai pentadbir British di tanah Melayu. Di sini kita boleh lihat pandangan Swettenham ni dia banyak dibentuk oleh Orientalism, di mana ia menggambarkan bahawa masyarakat bukan Barat ini sebagai masyarakat yang lebih rendah dan mereka ini memerlukan penguasaan kolonial untuk kemajuan. Dan rujukan Swettenham ini juga sering menggambarkan British ini sebagai pemangkin kepada kemodenan dan juga tamadun dalam masyarakat yang dianggap mundur dan juga tidak berkembang. Baiklah, seterusnya dari segi aspek motif pula, sama juga kita akan membandingkan di antara dua buku, iaitu Some Malay Studies oleh R.J. Wilkinson dan artikel J.W.W. Birch dalam Malay Sketches oleh Frank Swettenham. Okay, dari segi sentrik Malaysia, motif penulisan dari segi sentrik Malaysia dalam Some Malay Studies oleh R.J. Wilkinson adalah R.J. Wilkinson ni dia menekankan gaya hidup orang Melayu, sebagai contoh kelebihan bangsa Melayu sendiri dan kebudayaan Melayu dari segi adat dan peradaban. Jadi dalam penulisan R.J. Wilkinson ni dia mengetengahkan adat-adat Melayu, peradaban-peradaban Melayu dan budaya-budaya Melayu sebagai kelebihan bangsa Melayu itu sendiri. Sebagai contoh, R.J. Wilkinson ni ada menunjukkan bahawa kepercayaan masyarakat Melayu terhadap perkara gaib dalam urusan kehidupan seharian mereka. Sebagaimana yang kita tahu, walaupun masyarakat Melayu ketika itu telah menganut agama Islam, tapi R.J. Wilkinson ni ada menyatakan juga bahawa masyarakat Melayu ni tetap mengamalkan perkara-perkara gaib dan mempercayai perkara-perkara gaib dalam urusan kehidupan mereka. Contoh petikan dalam buku tersebut adalah there was formerly a race of gigantic spirit named Kedemba who could turn people whom they addressed into wood or stone. Jadi kalau kita tengok kat sini dari segi petikan ini, nampak yang R.J. Wilkinson ni dia ada nyatakan bahawa dulu orang-orang dulu ni ada percaya satu kepercayaan yang dinamakan sebagai Kedemba, yang mereka merujuk kepada wood or stone. Jadi kat sini nampaklah bukti yang apa yang R.J. Wilkinson nak sampaikan tu.
Dan menurut Wilkinson, masyarakat Melayu pada zaman tersebut sangat mempercayai kewujudan kuasa gaib yang tidak dapat dilihat seperti roh-roh dan makhluk halus yang dipercayai menguasai kehidupan seharian mereka. Dan R.J. Wilkinson ni ada menyatakan juga walaupun orang Melayu telah memeluk Islam, mereka tetap mengamalkan kepercayaan benda gaib dan guna bomoh sebagai kehidupan dan daripada budaya mereka. Jadi di sini kita dapat lihat dari segi sentrik Malaysia ni di mana dari segi adat dan budaya dia yang masyarakat Melayu ni tetap menggunakan adat-adat yang telah digunakan sejak dahulu, iaitu mempercayai kewujudan kuasa gaib walaupun sudah memeluk agama Islam. Seterusnya kita bandingkan dengan sentrik Eropah dari artikel J.W.W. Birch dalam Malay Sketches oleh Frank Swettenham. Jadi Frank Swettenham ni dia mengagungkan kebaikan dan kekuatan kuasa barat di tanah Melayu. Jadi yang macam kita sedia maklum pun, kebanyakan kuasa-kuasa Eropah ni dalam penulisan dia memang mengagungkan kuasa-kuasa mereka lah, apa yang mereka buat kat tanah Melayu. Jadi sama apa yang disampaikan oleh Frank Swettenham dalam artikel J.W.W. Birch ni. Sebagai contoh, dalam penulisan ni dia ada memuji Mr. Birch sebagai seorang pegawai British yang telah melayan masyarakat Melayu dengan baik. Jadi kat sini dia menunjukkan bahawa Mr. Birch ni dia telah melayan masyarakat Melayu dengan baik. Jadi kalau kita baca penulisan ini, kita dapat lihatlah yang Mr. Birch ni seorang yang baik. Sebabnya penulisan dia ni berfokus kepada sentrik Eropah. Contoh petikan daripada artikel J.W.W. Birch ni adalah, he volunteered the statement that Mr. Birch was a good man who had been kind to him. Menurut Swettenham, dia memfokuskan tindakan British sebagai pembawa tamadun kepada negeri-negeri Melayu. Jadi, pandangan ini sangatlah Eurocentrik. Kalau kita baca sendiri ataupun kita dengar pun, kita dah boleh kesan yang sangatlah Eurocentrik. Sebabnya, dia menganggap bahawa pemerintahan barat inilah adalah yang lebih unggul berbanding sistem tempatan. Sedangkan ketika itu kalau kita lihat pun, sistem tempatan atau tradisional di tanah Melayu tu pun sendiri telah baguslah, tapi kalau kita membaca penulisan Eropah, memang dia akan memfokuskan kepada kebaikan-kebaikan pegawai-pegawai British. Yang kita tengok tu, Frank Swettenham dia beranggapan bahawa intervensi kolonial adalah suatu kewajipan moral untuk memodernkan masyarakat Melayu. Jadi menurut Swettenham ni dia menganggap kalau tak ada campur tangan barat di dalam masyarakat Melayu ni, jadi masyarakat Melayu ni tak moden, kekal mundur, bangsa yang primitif. Seterusnya, perbandingan dari segi gaya bahasa. Okey, dalam Some Malay Studies oleh R.J. Wilkinson, dia menggunakan bahasa Melayu lama. Jadi beberapa contoh yang saya boleh mengetengahkan adalah antaranya cucu. Jadi kalau kita tengok cucu dekat dalam penulisan Some Malay Studies ni, dia CHU. Sedangkan sekarang kita dah guna bahasa Melayu moden yang kita jadi biasa je CU. Okay, lepas tu selepas itu dalam Some Malay Studies oleh R.J. Wilkinson ni juga bukti dia menggunakan bahasa Melayu lama pada perkataan menyuruhkan. Dia menggunakan O di situ. Sekarang kalau dalam bahasa Melayu moden kita telah menggunakan huruf U. Jadi kat sini kita boleh nampaklah dari segi gaya bahasa itu sendiri berbezalah penulisan dulu dan penulisan sekarang. Okay, antara contoh lain juga dalam penulisan sentrik Malaysia Some Malay Studies ni, dia meletakkan kurungan untuk petikan bahasa Inggeris. Contohnya, dia ada tulis divine truth, jadi dekat dalam kurungan dia tulis perkataan bahasa Melayu tu apa. Macam divine truth dalam kurungan hakikat, faith dalam kurungan iman. Kalau dalam bahasa Melayu moden sekarang ni, kita lebih menggunakan konsep
kita italikkan tulisan-tulisan bahasa Inggeris kita kan, tapi pada penulisan dulu dalam some studies ni dia kurungankan perkataan-perkataan Melayu. Okey, dari segi penulisan yang bersentrikkan Eropah, artikel J.W.W. Birch dalam Malay Sketches oleh Frank Swettenham, dia ada menggunakan beberapa perkataan bahasa Melayu. Jadi macam kita sekarang ni lebih familiar dengan Manglish lah. Macam dalam penulisan ini dia tak menggunakan 100% bahasa Inggeris. Malah dia ada juga campur beberapa perkataan bahasa Melayu. Sebagai contoh, for others shouting amuk-amuk. Jadi dekat petikan ni dia nak menjelaskan bahawa masyarakat Melayu ketika itu ada yang sedang mengamuk. Jadi disebabkan ketika itu dia tidak mengubah perkataan amuk-amuk tu kepada bahasa Inggeris. Malah dia tetap menulis perkataan amuk-amuk iaitu diambil daripada bahasa Malaysia, daripada bahasa Melayu. Contoh yang seterusnya dalam penulisan artikel J.W.W. Birch ni adalah dia menggunakan bahasa Inggeris lama. Contohnya Ramadan. Kalau sekarang dalam penulisan bahasa Inggeris sendiri, kita akan tetap menulis sebagai Ramadan mengikut penulisan ataupun ejaan sekarang lah. Tetapi pada ketika zaman kolonial ni, artikel J.W.W. Birch ni dia menulis Ramadan tu sebagai Romtan, macam tu dia, R-A-M-T-H-A-N. Jadi itulah perbezaan daripada penggunaan bahasa dalam penulisan pada zaman kolonial tersebut. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada kepentingan perbandingan di antara konsep sentrik Melayu dan konsep sentrik Eropah. Okey, kepentingan yang pertama ialah berdasarkan daripada perbandingan yang kita buat tadi antara perbandingan sentrik Malaysia dan juga sentrik Eropah, di sini kita dapat memperkasakan identiti dan juga sejarah tempatan. Di mana kita lihat tadi penulisan Malay sentrik yang ditulis oleh Wilkinson, di sini beliau telah menunjukkan usaha untuk memahami dan menghargai masyarakat Melayu dari perspektif tempatan. Jadi di sini kita boleh memperkasakan identiti kebangsaan kita dengan lebih baik, di mana kita boleh faham bahawa orang Melayu ni bukan sekadar subjek yang pasif dalam sejarah penjajahan, tetapi ia juga mempunyai sejarah yang kaya dengan budaya, politik dan juga perundangan yang telah dibina pada masa pada zaman dahulu. Seterusnya kita juga berdasarkan perbandingan antara sentrik Eropah dan juga sentrik Malaysia ini, kita juga dapat membongkar sikap bias dan juga stereotip kolonial, di mana di sini kita dapat lihat tadi penulisan Eurocentrik dia sering menggambarkan bahawa orang Melayu ni sebagai orang yang lemah, malas dan juga kurang maju. Manakala penulisan Malaycentrik dia berusaha untuk memecahkan stereotip ni dengan menunjukkan keupayaan sebenar masyarakat Melayu dalam mentadbir diri dan juga membina tamadun. Jadi di sini kita boleh faham macam mana stereotip kolonial ini dicipta dan juga dipelihara, dan macam mana stereotip ini boleh memberi kesan kepada persepsi moden mengenai sejarah Melayu dan juga penjajahan. Okay, seterusnya adalah untuk menilai keupayaan orang Melayu itu sendiri dalam sejarah, di mana kita berdasarkan perbincangan tadi, karya Wilkinson, beliau mendakwa bahawa orang Melayu ini memiliki kemahiran pentadbiran yang berkesan dan sistem politik yang berfungsi sebelum adanya lagi penglibatan British. Manakala sebaliknya, tulisan Swettenham ni macam saya katakan tadi, orang Melayu ni bersikap kurang malas dan mereka memerlukan bantuan British untuk pembangunan. Jadi di sini kita boleh menilai semula peranan sebenar masyarakat Melayu dalam naratif sejarah ni. Jadi ini pentinglah untuk kita bina semula naratif sejarah yang lagi seimbang dan juga adil. Okey, baiklah. Yang seterusnya adalah kepentingan perbandingan antara dua konsep
sentrik ini dalam penulisan adalah mengelakkan persepsi penjajahan sebagai sumber utama kemajuan. Jadi macam yang saya telah bentangkan dan juga Ain Syahida telah bentangkan, dari segi aspek motif penulisan itu sendiri, kalau kita hanya baca penulisan yang bersentrikkan Eropah, kita akan lihat sebagai kuasa barat ini adalah sumber utama kemajuan. Sedangkan kalau kita meneliti semula di dalam penulisan sentrik Malaysia, kita boleh lihat sebenarnya masyarakat Melayu tu juga telah mempunyai suatu peradaban dan suatu budaya yang membawa kepada kemajuan. Jadi kepentingan kita membandingkan di antara kedua penulisan ini adalah untuk kita mengelakkan persepsi bahawa masyarakat budaya Eropah tu, kuasa Eropah tu sebagai sumber utama kemajuan tanah Melayu ketika itu. Macam kalau kita sekadar berfokuskan kepada satu pihak punya pendapat, jadi nanti apa sejarah yang sampai dekat kita dan generasi-generasi seterusnya tu tak betul lah dan mempunyai beberapa kesalahan lah. Yang seterusnya, okay. Seterusnya, meningkatkan pendidikan sejarah yang lebih holistik. Jadi macam yang saya ada cakap sebentar tadi, yang kepentingan dia adalah kita nak supaya generasi kita dan selepas-selepas ini mendapat suatu sejarah yang benar dan tepat. Jadi hal ini adalah untuk meningkatkan pendidikan sejarah yang lebih holistik dan tepatlah. Kalau kita sendiri sebagai seorang masyarakat yang seorang individu yang ada membaca tentang sejarah, memfokuskan kepada salah satu konsep sahaja, jadi apa pengetahuan yang kita dapat tu tak seimbang, kita kata berat sebelah, bias. Jadi kepentingan untuk kita melihat kepada kedua-dua konsep sentrik ini adalah supaya kita dapat lihat secara jelaslah apa motif dan tema sebenar penulisan-penulisan. Jadi kita sebagai guru ni, kepentingan untuk kita meneliti kedua-dua ini adalah untuk menghasilkan suatu pendidikan sejarah yang mempunyai dua-dua pandangan, tak berat sebelah, sama ada berat kepada konsep sentrik Malaysia ataupun berat kepada konsep sentrik Eropah. Jadi kepentingan perbandingan kat sini adalah untuk kita menjelaskanlah sebenarnya apa itu sejarah daripada kedua-dua pandangan. Dan seterusnya, kepentingan yang seterusnya dan yang terakhir adalah untuk menggalakkan refleksi terhadap identiti dan warisan nasional. Jadi pada pandangan saya lah, pada pendapat saya sendiri berdasarkan pengalaman sebelum ini, macam kita tahu bila kat sekolah menengah kita belajar sejarah tu, kita tak tak seberapa meluas macam apa yang saya belajar dekat IPG ni. Bila belajar dekat IPG, rupa-rupanya baru banyak benda baharu yang baru terbongkar, yang macam sebenarnya sejarah Malaysia ni macam ni. Sedangkan dulu kita belajar lain. Sekarang barulah kita tahu daripada segi dua-dua konsep sentriknya macam mana. Jadi hal ini akan menggalakkan refleksi terhadap identiti dan warisan nasional. Jadi tujuan sebenar, matlamat sebenar untuk kita belajar sejarah tu adalah untuk kita kenal identiti bangsa kita sendiri dan untuk kita mengenali warisan budaya masyarakat kita dahulu macam mana. Jadi dalam melakukan perbandingan penulisan konsep sentrik ni terhadap konsep sentrik Eropah dan konsep sentrik Malaysia ni, kita dapat menggalakkan kita punya refleksi lah. Macam saya cakap tadi, baru kita tahu sebenarnya apa yang berlaku dan apa kebenaran sebenarnya apabila kita melakukan perbandingan dan apabila kita belajar sejarah tu mengikut kedua-dua pandangan Eropah dan juga Malaysia. Macam mana?
Jadi secara kesimpulannya, perbezaan antara penulisan kolonial, sentrik Malaysia dan juga sentrik Eropah ni dia memberikan gambaran yang berbeza tentang masyarakat Melayu, di mana sentrik Malaysia ini memberikan tumpuan kepada daya tahan tempatan, autonomi dan juga kekayaan budaya, manakala untuk sentrik Eropah ini dia sering menggambarkan orang Melayu ni sebagai primitif dan bergantung kepada tadbir urus kolonial. Jadi di sini jelaslah bahawa dengan menyedari perbezaan-perbezaan ini, dia macam adalah penting untuk kita faham tentang kecenderungan penjajah, stereotip yang dicipta dan juga pengaruhnya terhadap sejarah dan juga identiti tempatan Malaysia pada zaman dahulu. Jadi sekian itu sahaja daripada kumpulan kami, saya Ain Syahira dan juga Amal Auni. Okey, Alhamdulillah dan tahniah di atas pembentangan yang kedua tadi. Begitu juga dengan pembentang yang pertama, padat. So, pembentang yang kedua pun padat. Ada kekuatan masing-masing, tak ada masalah, dan itu juga menjadi satu permakahan lah. Dia tidak banyak, tapi pengisian tu. Okey, kita pergi kepada soalan. Soalan dia pun ada 5 soalan kat sini. Okey ke? Tak adalah, satu je. Saya tulis je tapi saya nak jawab nanti sebab dah 9.20 kan. Kita nak habiskan dalam 9.30 macam tu lah. Ada 5 soalan sebenarnya ni tapi saya bagi satu je lah. Okey, tadi awak perbincangan awak ni sebab dia macam sama sebenarnya. Memang ada kekuatan dan tidak ada kelemahan lah. Kekuatan dan juga persaingan di antara pembentang tu. Cuma apa yang saya nak tanya ni dah tertulis pada soalan yang pertama tadi, pada kumpulan pertama, tapi saya tak tanya. Cuma saya nak tanya sekarang pada kumpulan kedua, soalan dia, awak bercerita pasal sentrik Malaysia dan juga sentrik Eropah. Okey, mengapa sentrik itu berlaku? Apa jawapan anda? Mengapa sentrik itu berlaku? Dia agak mudah sebenarnya. Sentrik Malaysia dan sentrik Eropah, dan kenapa ia berlaku dalam kedua-dua sentrik tersebut? Jawapan dia ada jadi. Untuk apa sebenarnya? Bincang dalam mungkin 2 minit macam tu. Pada pandangan saya, cikgu pun sudah cakap ada yang kami bentang tadi, macam dalam kami punya kepentingan perbandingan, kami ada menyatakan bahawa dengan adanya sentrik Malaysia dan juga sentrik Eropah ini, dia kenapa dia wujud adalah untuk kita bongkar sikap bias dalam sesuatu penulisan itu. Contohnya macam kita tahu dalam penulisan yang berbentuk sentrik Eropah, dia sering menggambarkan bahawa penulisannya adalah berdasarkan kelayakan British itu sendiri, ataupun macam sering merendah-rendahkan Melayu tempatan itu sendiri. Manakala dengan adanya penulisan sentrik Malaysia ini, dia macam untuk menyeimbangkan antara naratif sejarah pada zaman dahulu. Tambahan, boleh kan cikgu tambah? Boleh je. Boleh Amal. Kenapa wujudnya sentrik Malaysia dan sentrik Eropah ni? Sebabnya masing-masing dia ada usaha untuk mengekalkan identiti masing-masing lah. Jadi disebabkan itulah Eropah kuasa barat ni dia nak kekalkan identiti dia. Tanah Melayu pun nak kekalkan identiti dia. Jadi sebab itulah wujudnya kedua-dua konsep sentrik Eropah ni. Jadi kalau kita sekarang kat dunia moden ni lah yang perlu buka mata, celik untuk buat perbandingan dan lihat yang mana boleh dijadikan rujukan dan sebaliknya. Okey, tahniah di atas jawapan. Ada jawapan-jawapan lain lagi? Sebelum saya ulas sikit. Tak ada. Tak ada. Nadira ke Fatin, Shima? Tak ada. Oh, Shima dah ngiling dah. Saya nak makan, cikgu saya dah lapar. Okey, saya tambah sikit. Sebenarnya dia ada kaitan dengan falsafah.
Okey, bila dia kata tadi masing-masing nak mengetengahkan dia punya kehebatan apa semua kan, dia berpegang barat ni dia berpegang kepada rationalism dan juga idealism. Kedua-dua benda ni dia akan mempamerkan okey aku adalah orang yang benar. Falsafah tu dia ada 4 fasa juga sebenarnya, macam juga perkembangan persejarahan ni dia ada 4 fasa. Jadi dengan apa yang dipegang tadi tu, rationalism dan juga idealism, kita dapat lihat itulah berlakunya proses-proses yang membawa kelainan pada pihak sentrik Eropah dan juga sentrik Malaysia. Itu kalau kita tengok pada soalan peperiksaan, mungkin dia tak tanyalah berkaitan dengan 3 wacana karya agung tu. Cuma awak kena juga bersedia, cuma itu adalah perbandingan secara tak langsung. Tetapi ia memfokus kepada sentrik Malaysia dan Eropah yang berkaitan dengan apa yang awak bincang pada malam ini, the history of Perak lah, the Malay Annal, bukan Malay Annal, history of Malaya lah kan. So benda-benda yang dilipat dari pelbagai sudut. Masyarakat, bahasanya, penggunaan budaya, penerapan nilai dan undang-undang, apa orang kata kehidupan, apa orang kata multiracial, politik dia. Jadi itu perbincangan yang sepatutnya diketengahkan seperti malam ini yang awak buat tu. Itu kita nampak. So jawapan-jawapan yang awak beri tu adalah jawapan-jawapan yang tepat dan diterima lah. Sebenarnya tertinggal lagi 4 soalan. Ke nak teruskan lagi soalan yang seterusnya? Tak nak dah. Syairah awal-awal dah ngiling ni. Dia dah cakap ngiling tu. Nadira pun macam dah menguap itu. Kan dah tidur awal, janganlah tidur pukul 2 pagi pula. Besok pagi macam siapa? Liana belakang. Kebir terlelap. Saya nampak je dalam kelas tu. Korang bukannya ini, saya nampak je. Cuma saya malah nak cakap. Jadi tahniah pembentangan malam ini. Dah selesai dah. PB awak pun saya dah tanda. InsyaAllah nanti lagi 2 minggu ataupun seminggu nak exam, saya akan beritahu lah. Bukan beritahu sorang-sorang apa A ke awak dapat tak, apa yang sepatutnya. Dan peperiksaan tu nanti saya akan cakap juga dalam kelas secara bersemuka nanti supaya adil lah. Kalau saya beritahu malam ni tak adil pula bagi awak berlima ni. Jadi dalam kelas apa-apa pun urusan tugasan pelajar tolong siapkan. Saya dah masukkan, nanti Alfa akan respon lah kepada awak semua. Dan malam ni juga saya nak pesan, janganlah terlalu leka mesej saya, cikgu saya tak siap, saya dah tak layan dah. Awak punya e-pembelajaran tu, sebab dia adalah automatic appear dekat yang saya dah masukkan dalam Google Site tu. So tolonglah dengar, jangan lambat-lambat buat kerja. Apa yang Alfa beritahu, apa yang saya beritahu dalam kelas tu kena buat dengan pantas. Jadi ada apa-apa nak ucap malam ni? Tak ada? Tak ada. Okey. Jadi kita sesi bergambar sekali lagi. Untuk malam ni sebelum saya tamatkan Italian okey, kita nak bergambar ni sekejap Okey, 1, dah sedia dah? 1, 2, 3. Gambar saya macam kelabu lah pula. Sekejap Okey, cantik juga gambar saya. Tapi gambar saya tak cantik lah. Kejap. Sekali lagi Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, baru cantik. Gambar saya tu dia ni sikit. Kejap saya save dulu nanti kan tak ada bukti pula. Kejap. Okey. Okey, Alhamdulillah. So itu saja pada malam ni. Kita jumpa nanti pada hari Selasa. Saya akan tempah kelas juga awak dekat KDP tu seperti biasa. Kalau dapat, saya sebenarnya terlewat beritahu. Sepatutnya Jumaat lagi tu. Tapi saya malam ni saya beritahu. Saya tak tahu lah besok memang kena marah lah dengan Puan Sarah tu. Tapi saya cuba, kalau tak ada saya beritahu dengan Alfa untuk kelas kita di biasa, tempat biasa. Hopefully semuanya berfungsi lah. Tapi besok saya cuba juga untuk pujuk Puan Sarah tu kalau ada kelas untuk kita pada hari Selasa. So ready je lah untuk PB dah boleh tengok dah, tugasan tu dah boleh tengok dah Jadi itu saja pada malam ni. Alhamdulillah dan terima kasih, kita jumpa pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu.